Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat dan juga ceria-ceria belaka. Insya-Allah mudah-mudahan. Apapun yang penting hari ini sudah 28 September 2022 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1444 Hijri. Ramai sangat pengikut saya, sahabat-sahabat saya dan anda di Facebook TV Al-Hijrah juga yang berkongsi cerita teruja menyambut 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Baiklah, kita doakan mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para top fan kita yang dah pun berada di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini, Puan Dahlia, Puan Latifah, Puan Siti Absyah, alhamdulillah, dan kesemuanya, terima kasih atas segala sokongan anda. Jangan lupa platform kita lagi satu di Telegram. Boleh join Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Banyak sangat nota hebahan yang jemput-jemputlah, kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat syurga kita yang lain, insya-Allah mudah-mudahan. Baiklah, jom sama-sama kita dengan matlamat utama kita seperti biasa, bina rumah di syurga, bina syurga di rumah, dan sama-sama kita seisi keluarga insya-Allah bersatu di Jannatul Firdaus. Itu yang kita inginkan. Amin ya Allah. Baiklah, seperti biasa, Assalamualaikum subuh bermula tepat jam 6.30 pagi bersama dengan anda semua. Topik kita pagi ini hebat sekali, sedekah subuh didoakan malaikat. Bagaimanakah caranya? Tentu ada formulanya. Untuk itu kita nak berkongsi dengan anda semua. Kita nak bersama dengan jurucakap Masjid Taman Pulai Emas tentunya yang sentiasa dipentas. Assalamualaikum juga. Alhamdulillah. Yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah, apa khabar? Baik, alhamdulillah seadanya Ustaz. Alhamdulillah masih dipinjamkan usia. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Baiklah Ustaz, mungkin ada yang baru menonton kita Ustaz, kan? Kita nak tahu juga ni kita nak mendapatkan rezeki yang infinity, masya-Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu ada formula dia. Benar. Dan sebelum itu kita pergi kepada pengertiannya dulu Ustaz. Betul. Apakah sebenarnya maksud sedekah subuh? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Pagi ni kita hidup lagi, alhamdulillah. Apapun waktu pagi ni jangan lupa 4S. S yang pertama tak lain dan tak bukan adalah syukur, alhamdulillah. Kerana ramai yang tidur malam tadi telah kembali bertemu ilahi. Dan alhamdulillah kita masih hidup lagi. Wallahi nikmat yang paling orang tak hargai adalah kehidupan ini. Masya Allah. Saya sebagai seorang pesakit kanser dapat hidup pagi ni, dia punya syukur tu lain. Allahu Akbar. Wallahi ramai orang duduk dalam kubur menjerit-jerit pada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kerana kami ingin beribadah, kami ingin bersedekah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, yang hidup ni stres. Don't spoil your day, don't spoil your mood, don't spoil your life. Jangan rosakkan kehidupan ini dengan stres. Selagi hidup, selagi itu gelaban. Lagi hidup, lagi gelaban, selagi hidup tu selagi itu berjuang dan beribadah kepada Allah. S yang pertama adalah syukur. Bila kita syukur, Allah firman dalam Quran, la in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong, Allah tak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berdusta. Apa yang Allah kata, Allah akan tunaikan. Siapa syukur pagi ni, Allah akan tambahkan nikmat. Nikmat dia apa? Tenang. Ada duit tenang, tak ada duit tenang. Tapi nak tenang, jangan lupa S yang kedua. Solat subuh. Solat subuh berjemaah. Dapat pahala umpama ibadah sepanjang malam. Kita tidur, kita kena ganggu ke apa ke, tetap dapat pahala. Masya Allah. Allah bagi pahala umpama ibadah sepanjang malam. S yang ketiga nak cerita ni. Sedekah. Waktu subuh kena banyakkan sedekah. Sebab kalau kita tengok dalam banyak hadis yang bercerita tentang kelebihan bersedekah, banyak sangat, terutamanya waktu subuh. Kerana sedekah waktu subuh ini akan didoakan oleh malaikat. Masya Allah, malaikat doa supaya rezeki kita bertambah, kebaikan kita bertambah dan dapat keberkatan. Sedekah subuh ni dia special banyak tu, sebab kita berdasarkan amalan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan orang. Dan bila orang gembira, Allah pun gembira. Masya Allah. So, banyakkan sedekah
waktu subuh. Dah bila kita sedekah waktu subuh ni, dia jadi sifat Allah. Sebab kenapa Allah suka orang yang bersedekah? Dia punya formula begini. Dia kebanyakan orang dia memburu cinta Allah. Takwa itu cinta. Ciri orang yang bercinta dengan Allah, kita boleh tengok formula dia 3P 1B. Apa dia P yang pertama? Tak lain dan tak bukan adalah pemurah. P yang kedua, penyabar. P ketiga, tak lain dan tak bukan, iaitu pemaaf. Dan satu lagi B ni apa dia? Suka melakukan kebaikan. Kita boleh semak dalam Ali Imran ayat 134. Ustaz baca singkat sikit. Silakan. Maknanya terjemahan 133 dulu. Surah Ali Imran 133 bercerita, burulah kamu keampunan daripada Allah. Disediakan syurga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Ayat 134 cerita siapa yang bertakwa, iaitu mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Susah pun sedekah, senang pun sedekah. Dan kemudiannya apa dia? Tengok dia seorang yang mampu menahan marah. Dia tak stres. Sebab dia dah syukur, dia dah solat subuh jemaah, dia sedekah. Sebab dia kata rezeki yang ada pada dia bukan mutlak hak milik dia. Ada bahagian orang lain. Dan seterusnya last sekali yang paling seronok sekali, iaitu dia mampu menjadi, selepas menahan marah, dia mampu jadi seorang yang pemaaf. Dan ingat, bersedekah ini menyebabkan Allah mengampunkan dosa kita. Dunia ni sempit bagi orang yang pemarah, dunia ni sempit bagi orang yang pendendam, tetapi dunia ni sangat luas bagi seorang yang pemaaf. Nak dapat kemaafan daripada Allah, tak lain dan tak bukan, banyakkan sedekah dan istighfar. Itu dia antara cara dan juga tips yang Ustaz dah berikan. Mukadimah dah ada tips ni. Jadi mohon sahabat-sahabat syurga kita mungkin yang sedang berada di Facebook TV Al Hijrah boleh catatkan dan kongsikan. Bukan untuk penonton sahaja tapi untuk diri saya juga. Boleh saya screenshot nanti untuk peringatan diri sendiri. Masya Allah. Baiklah. Ustaz, nak mulakan sedekah subuh ni tentunya ramai juga yang tertanya-tanya, ada yang was-was dan sebagainya. Ada niat ataupun doa tertentu tak Ustaz? Tak ada. Jawapan dia tak ada. Dia niat doa tertentu ni tak ada. Tapi yang paling penting, kita bila bersedekah bukan sebab kita tolong orang susah. Kena ingat ni, ramai. Dan kalau kita niat untuk tolong orang susah, itu tak salah. Tapi bila orang susah tu lebih kaya daripada kita nanti, kita datang tidak ikhlas. Aduhai. Sebab tu bila kita ingin bersedekah, niat kita untuk gembirakan Allah. Kalau orang niat nak gembirakan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah akan gembirakan dia balik. Kadang-kadang kita kata, kita akan diganggu oleh syaitan. Syaitan berbisik pada hati kita. Kalau kau sedekah kat dia, nanti dia kaya. Kalau kau nak buat masjid ni, kau nak buat tu, nak buat ni, rumah kau pun tak betul. Kau nak sedekah pagi-pagi subuh ni, kau punya hutang pun tak bayar lagi. Syaitan akan datang berbisik. Sebab tu cubalah kita buat sesuatu just to make Allah happy. Nak gembirakan Allah. Bila kita niat kita nak gembirakan Allah, sedekah subuh ni bukan sekadar untuk dapat doa malaikat, tapi mudah-mudahan ya Allah, aku sedekah beberapa ringgit ni, mudah-mudahan kau gembira dengan aku. Dan bila Allah gembira, Allah ampunkan dosa kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah padamkan dosa kita seperti air yang memadamkan api. Allah luaskan rezeki kita, kita sedekah 1, Allah gandakan 10, mungkin sampai 700. Wallahu alam. Dan jangan lupa bila kita bersedekah waktu subuh ni, Allah akan bagi macam-macam. Selain daripada doa malaikat, mungkin didoakan oleh orang yang menerima sedekah kita. Kita hantar mesej kat mak-mak, pagi ni abang ada wakafkan, wakafkan sikitlah untuk pembinaan masjid, kan, untuk mak. Mak pun doa, ya Allah, anak aku ni, ya Allah, luaskan rezeki dia. Orang yang paling doakan Farah berjaya, kita bahagia hari ni bukan sebab kita saja, tapi mungkin sebab doa mak ayah kita. Ada mak ayah yang dah meninggal dunia, mengharap-harapkan doa daripada anak dia. Apa salah pagi ni kita sedekah atas nama arwah ibu dan ayah kita.
Wallahu a'lam. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Jangan lupa tu. Ada yang ada lagi ke? Mak ayah yang dah tak ada ke? Boleh. Macam-macam cara kita boleh buat. InsyaAllah mudah-mudahan. Baiklah. Ustaz, kita akan sambung selepas ini. Ada beberapa lagi soalan Ustaz. Yang pentingnya kita nak tahu juga berkenaan dengan perkembangan terkini Masjid Taman Pulai Emas yang terletak di Johor Bahru. Apa cerita? Bagaimana cara kita nak mengambil bahagian untuk sama-sama membantu mempercepatkan proses pembinaannya? InsyaAllah selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Salam. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. Sesungguhnya sedekah adalah sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29. Ayo kita semaikan benih sedekah ini dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda akan memberi pulangan lumayan di dunia dan akhirat. Insya-Allah. Masya Allah, sungguh besar ganjaran yang bakal diberikan, yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang suka bersedekah. Allahu Akbar. Ustaz, boleh terangkan serba sedikit tak berkenaan dengan apa yang kita tonton tadi, Masjid Taman Pulai Emas Johor Bahru. Bagaimana Ustaz, kita nak libatkan diri kita dalam program tabung sedekah subuh bersama Masjid Taman Pulai Emas Johor Bahru? Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama sekali, bila kita cerita tentang Masjid Taman Pulai Emas ni, sebenarnya masjid ni telah dinanti-nantikan selama 16 tahun dah. Masya Allah. 16 tahun kita tunggu nak buat masjid. Penduduk di kawasan situ makin lama makin padat. 90% di kalangan mereka adalah orang Islam. Mereka semayang dekat surau Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas. Dan bila ramai orang semayang kat situ, surau tak muat. Terpaksa semayang atas jalan tar, terutamanya waktu solat Jumaat, terpaksa pasang kemah ketika hari raya. Dan ini amat menyedihkanlah. Penduduk Islam ramai tapi suraunya kecil. Dan 16 tahun tunggu nak buat surau, nak buat masjid. Dan bila berlaku macam tu, Masya Allah, penduduk kat sini pula jenis semayang berjemaah, ramai yang semayang di masjid. Jadi kesianlah. Jom kita pujuk hati kita. Pagi ni sedekah subuh kita sedekah untuk pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru. Kita dapat kebenaran untuk mengutip derma daripada pejabat Kadi Kulai untuk mencari dana sebanyak 11,350,000. Dan alhamdulillah
2 tahun walaupun tak dapat solat Jumaat berceramah, berjemaah, tak dapat kumpul dana di masjid dan surau, kita menggunakan platform TV Al-Hijrah. Dan semua yang menonton pagi ni, yang pernah bersedekah untuk membantu masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas ni, Ustaz doakan supaya rezeki bertambah, masuk syurga sekeluarga. Masya Allah. Sebab apa? Tak lain dan tak bukan, bila dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW beritahu, dia kata barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai di dalam syurga nanti. Amin. Mudah-mudahan semua yang pernah bersedekah dan yang akan berinfak sebentar lagi, tuan-tuan akan dikurniakan mahligai yang indah dalam syurga. Kita hari ni Farah nak beli rumah, kecil je rumah. Taklah sebesar mana, tapi harga mahal. Tak betul. Mampu. Kena bayar down payment berpuluh-puluh ribu. Kalau harga 100 ribu, 10 ribu. Kalau harga 500 ribu, 50 ribu. Nak kumpul duit bukan senang. Tetapi nak dapat mahligai di syurga Allah, hanya bersedekah, syaratnya ikhlas. Ikhlas, ya Allah. Bila hati kita ikhlas. Ikhlas ni dia ya Allah. Ikhlas ada dua. Masa senang, ikhlas lah. Sedekah RM50 masa senang. Transfer duit ke Masjid Taman Pulai Emas ni, RM50 masa senang. Tetapi RM50 kalau kita tengah susah, boleh tak kita sedekah RM50? Dan kemudian ingat, makna sedekah itu apa dia? Makna sedekah tak lain dan tak bukan adalah sidik. Asal usul perkataan dia, sidik. Bila sidik ni apa maksud dia? Benar. Orang yang sedekah ni, dia benar-benar yakin Allah itu wujud. Dan apa perkataan Allah akan digantikan, akan diluaskan rezeki, akan dipadamkan dosa, dia benar-benar yakin. Bila orang benar-benar yakin ni, dia akan sedekah pagi ni, sedekah subuh untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Dan jangan lupa, Masya Allah, Tabarakallah, saya ada satu cerita lah. Silakan Ustaz. Saya masa kena kanser tahun 2017, doktor anggarkan lebih kurang setahun je lah. Kalau saya tak lalu rawatan kemoterapi, kalau saya tak lalu treatment, dia kata memang dah teruk dah. Saya pun rasa keadaan saya daripada berat badan yang berat sampai separuh berat badan saya hilang hanya dalam masa seminggu. Darah keluar, batuk keluar darah, buang air besar keluar darah. So, lalui pembedahan. Dan ini semua memerlukan kos yang banyak. Saya terpaksa jual motor apa semua. Dan Masya Allah, setiap pagi saya semayang kat Masjid Hairiah Taman Seri Gombak, dan ketika tu apa berlaku, ada tabung untuk untuk aircon. Saya tak ada duit, saya pun ambil yang mana duit shilling saya sedekah. Setiap hari saya buat. Saya sedekah, saya kata, mak saya dah meninggal dunia, tapi saya selalu cakap dengan mak saya, mak, mudah-mudahan mak dapat rehat, kubur mak sejuk, ni abang wakaf atas nama mak, atas nama mak. Mak, mudah-mudahan ya Allah kau jangan haramkan mak aku dipukul, tubuhnya dipukul oleh para malaikat dan dibakar api neraka. Tolonglah ya Allah. Sedekah hari-hari saya buat macam tu. Masa tu kalau nak kata kewangan, saya sampai tak ada duit lah. Tapi sedekah untuk arwah mak, wakaf untuk arwah mak, untuk pembinaan masjid, untuk pembaikan masjid, saya akan buat. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu waktu subuh, dah dapat doa malaikat waktu subuh. Ustaz dia punya doa, Ustaz pun manusia, Ustaz bukan malaikat. Tetapi Masya Allah, doa malaikat, doa makhluk yang tak pernah buat dosa, hanya berdoa pada Allah, mustahil Allah tolak. Ustaz pegang yang tu. Dan Alhamdulillah, rezeki Ustaz mula bertambah. Dan Alhamdulillah, Ustaz pun sihat. Dengan izin Allah boleh ke sana ke sini. Ini satu nikmat yang saya tak boleh cakap apa-apalah. Benda ni tak boleh dusta. Jumlah yang kita nak kejar hari ni 11,350,000. Sepanjang PKP, saya ucap terima kasih pada penonton. Kita dapat 7 juta lebih. Alhamdulillah. Bantuan TV Al-Hijrah dan juga penonton TV Al-Hijrah. Kita perlukan 3,700,000 lagi. Tolong rebut. Nombor telefon ada kat situ. Lepas nombor akaun ada kat situ. Dekat situ tangkap gambar.
Lepas tu boleh layari laman web www.masjidtamanpulai.emas. Boleh tengok tu. Tengok di sana. Tengok di sana dan setiap sumbangan akan menaikkan dia punya statistik. Masya Berapa Allah. jumlah-jumlah tu akan diupdate setiap hari, setiap ni. Dan tuan-tuan nak bina masjid ni, kalau bolehlah Ustaz cadang wakaf atas nama arwah ibu dan ayah. Supaya arwah dan ibu dan ayah dapat lapang sikit dia dalam kubur. Amin insya-Allah. Kena dan kita boleh juga bersedekah atas nama kita, dan sedekah ni kena ada niat. Niat ni macam ni. Bagaimana Ustaz? Ya Allah, aku sedekah ni mudah-mudahan kalau kita ada anak yang bermasalah, tolonglah ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku tak pandai jaga anak aku ya Allah, tolonglah ya Allah. Dengan sedekah ni biarlah anak aku ni berhenti mengambil dadah, biarlah anak aku ni jaga aurat, biarlah anak aku ni jadi hafiz Al-Quran. Niat macam tu. Ya Allah, dengan sedekah ni mudah-mudahan masjid ni terbina, orang semayang dalam tu kita dapat pahala. Selama mana orang mendirikan solat, orang mengaji Al-Quran, orang buat apa saja kat situ, kita dapat pahala. Rebut peluang ni, jangan lepaskan. Berita ni sampai pada tuan-tuan pada pagi ni. Allahu Akbar. Tak lain dan tak bukan kerana ketentuan Allah. Tetapi kalau tuan-tuan tidak bersedekah, tidak berinfak waktu subuh untuk masjid Taman Pulai Emas ni, rugi serugi-ruginya. Ambil peluang ni, ya? Rebut peluang ni. Selagi ada, selagi itu kita tak banyak, sikit. Kalau banyak ni adalah satu nikmat daripada Allah. Wallahu alam. Masya Allah, tabarakallah, perkongsian daripada Ustaz tentang kehidupan realitinya, masalah kesihatan Ustaz, antara Ustaz dan Ibu Ustaz. Allahu Akbar, sangat menyentuh hati kita pagi ini. Allahu Akbar. Tentunya insya-Allah 3 juta lebih saja lagi baki Ustaz, ya. 3,300,000. Kita boleh lakukannya insya-Allah. Kita cuba berikan yang terbaik dan juga kita realitikan, mudah-mudahan para jemaah di Taman Pulai Emas Johor Bahru dapatlah kita mudahkan urusan mereka untuk berjemaah, untuk melakukan aktiviti seharian mereka, melakukan pelbagai lagi aktiviti, banyak lagi Ustaz, benda yang tambah sikit, mereka melakukan di masjid. Silakan Ustaz. 18 Ogos baru-baru ni kita ada majlis pecah tanah, dan Ustaz pergi masa tu, ya Allah, kat situ ada 2 buah sekolah. 2 buah sekolah ni, pelajar-pelajar sekolah ni lepas habis semayang, lepas dia habis waktu sekolah, mereka akan solat berjemaah dekat masjid tu. Ini pahala banyak ni, rebut, jangan tinggalkan. Pagi dia juga kena buat infak untuk pembinaan masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru. InsyaAllah, bak kata Ustaz, screenshot sahaja, okey, ambil gambar, simpan segala maklumat, dan bila ada rezeki lebih masuk, insyaAllah kita sedekah lebih juga, mudah-mudahan. Ustaz, bagaimana sekali lagi caranya yang terbaik untuk kita sama-sama mengambil bahagian untuk mempercepat lagi proses pembinaan dan juga proses upgrade masjid ini? Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Masuk saja ke laman web www.masjidtamanpulai Emas Kangkar Pulai. Dekat situ ada detail dia, ada gambar dia dan ada proses pembinaannya. Dalam proses, silalah follow Facebook Masjid Taman Pulai Emas, dan itu nombor telefon. Tolong tangkap gambar, lepas tu transfer duit. Jangan bertangguh sebab kita tak tahu lepas ni kita hidup lagi ataupun tidak. Ya. Habis je rancangan ni mungkin kita meninggal dunia. Tapi sementara ada peluang, selagi itu kita bersedekah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang penting konsisten dan juga disiplin. Bak kata Ustaz tadi, duit shilling pun masuk tabung. InsyaAllah, mudah-mudahan malaikat mendoakan kita juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih jurucakap Masjid Taman Pulai Emas Johor Bahru yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafiah Malik. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bersua lagi Ustaz, insyaAllah. Dan juga sama-sama kita realisasikan pembinaan ataupun proses upgrade masjid ini. InsyaAllah kita mudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusan kita. Amin ya Allah. Kita akan berhenti rehat seketika. InsyaAllah selepas ini ada satu segmen yang dari hati ke hati, begitu deep sekali segalanya dalam Assalamualaikum. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayo, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua,
tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkapulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas Kangkapulai, Johor Bahru. Sekarang, semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berinfaklah sekarang.